Nabi tak usalli dalam sembahyang, ustaz. Bid'ah. Saya jawab, betul, bid'ah. Saya sokong sangat usalli itu bid'ah dalam sembahyang. Tapi bid'ah apa ustaz buat tadi? Saya sembahyang dekat ustaz, ustaz usalli. Saya tak usalli dalam sembahyang, saya usalli di luar sembahyang. Mana bila saya usalli dalam sembahyang? Saya usalli di luar sembahyang. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin. Allahu akbar. Lepas tu saya tak usalli dah. Sembahyang itu dikira daripada takbiratul ihram. Allahu akbar. Mana ada usalli? Sebelum takbir, tuan-tuan nak cakap apa pun tak apa. Bukan kata usalli, usalla pun tak apa. Lantak tuan-tuan je lah. Sebelum tuan-tuan angkat takbir, nak cakap apa, cakap lah. Nak cakap apa pun cakap lah. Sebelum berdiri tegak, sebelum angkat takbir, cakap lah. Imam apa tu? Siapa tu imam kita? Duduk menyembang tu. Imam Hafiz. Dia tahfiz ke? Yalah, tahfiz lah. Nama dia apa? Mahfiz. Bin apa? Mahfuz. Oi, semuanya fiz belakang ni. Macam cerita anak bapak aja ni. Kan cerita P. Ramli tu. Ini Hafiz, tahfiz, mahfuz, mahfiz gitu dia. Boleh menyembang. Angkatlah kat takbir. Allahu akbar. Masa tu tak boleh menyembang dah. Apa nama imam kita? Hafiz. Yang tu baru bid'ah. Serupalah kita ni usalli sebelum sembahyang. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin. Allahu akbar. Tidaknya ke bid'ah sebab belum sembahyang. Yang salahnya Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi. Yang tu baru betul. Yang tu yang bid'ahnya. Nabi tak pernah buat. La ilaha illallah. Bergaduh pasal usalli. Masya Allah. Buat sembahyang lain tak sah kata dia. Subhanallah. Sudahlah kita berpecah dalam bidang politik, berpecah lagi dalam bidang ibadat. Bilalah orang Melayu ni nak baik tuan-tuan? Saya tak tahulah. Sampai bila kita ni nak sambung silaturahim? Hadis Nabi beratus-ratus suruh kita sambung. Tapi tetap tak mau sambung silaturahim. Tetap nak bergaduh, tetap tak mau berbaik-baik, tetap tak nak jumpa, tetap tak nak buat MOU, tak nak buat persepakatan, permuafakatan. Sedangkan kita semua ni adalah sama belaka. Nabi suruh sambung. Tapi kalau tuan-tuan dah buat usaha nak menyambung, orang tak nak sambung, lepaslah tanggungjawab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak senang di hari kiamat, tolonglah sambung silaturahim. Walaupun peringkat atasan tak nak sambung, lantaklah dia orang tuan-tuan. Orang atasan takkan boleh tolong kita di hari kiamat. Mana-mana pemimpin pun tak boleh tolong kita di hari kiamat. Kitalah yang menolong diri kita. Mereka di atas tak nak bersatu, lantak ke mereka. Kita di bawah ni sama-sama masjid, sama-sama anak karya, sama-sama ahli kampung, sama-sama penduduk taman. Tidak ada perpecahan, lantaklah mereka. Kenapa kita nak ikut benda yang tak betul? Perpecahan itu tak betul. Pertelingkahan itu tak betul. Buat apa kita ikut? Kita ada ilmu kita. Kita ada ikutan kita yang lebih besar daripada mereka. Ikutan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh bersatu. Orang yang benci dengan Nabi pun Nabi hantar serban dia, panggil dia balik. Aku takkan bunuh dia. Subhanallah. Abu Sufyan yang sangat jahat dengan Nabi, bila datang ke rumah Nabi, Nabi bagi kusyen dekat dia, suruh duduk. Kusyen Nabi ni maknanya bekas duduk Nabi yang dibuat daripada sabut, dilapis dengan kulit. Itulah tempat duduk Nabi dalam rumah Nabi. Nabi bagi dekat dia, sedangkan dia belum Islam. Kalaulah dalam bukan Islam pun Nabi buat baik, kenapa kita sesama Islam tak nak sambung silaturahim? Sebab tu saya katakan tadi, kalau orang atas tak nak sambung, biarkan mereka. Tapi kita peringkat kampung, peringkat Masjid Ar-Ridwan, peringkat Masjid Lembah Keramat, peringkat kampung kita, peringkat mukim kita, kami di sini tidak ada perpecahan. Saya biru, saya hijau, saya biru muda, kami adalah sama ustaz, kami umat Islam, kami bersatu hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan semua senang kira bicara di hari kiamat. Sebab tu saya katakan banyak kali dah, jangan ikut orang, kita ikut Nabi.
Nabi kata macam ni, orang kata macam ni. Nabi didahulukan, Allah diutamakan. Nabi didahulukan, Allah diutamakan. Allah didahulukan, Nabi diutamakan. Yang tu pegangan kita. Yang ketiga kata Nabi, wa ta'fu an man zalamaka. Yang ketiga yang menolong kita, meringankan, memudahkan kita masuk syurga ialah memberi maaf pada orang yang menzalimi diri kamu. Tuan-tuan, saya ni, kalau tuan-tuan baca mengikuti kisah hidup saya dan sebagainya, macam-macam pengalaman pahit, manis, seksa, suka, duka, gembira, sedih, sepanjang saya duduk ceramah berbelah-belah tahun, berpuluh tahun lah, dekat 20 tahun lah. Tahun depan 2011 kira 20 tahun dah lah. Start saya ceramah tahun bila? Tahun 91. Ya, dekat-dekat dah tu. Jadi tuan-tuan, saya kena serang, bukan serang tumbuk. Kena serang dengan macam-macam ujian. Di antaranya ialah penyakit-penyakit misteri yang kita sebut sebagai santau. Saya pernah muntah darah, berbesen, bertimba muntah, siap tahan timba lagi. Masuk hospital, doktor kata jangkitan virus. Saya pernah, ingatan saya ni tak apa stabil, sebulan tuan-tuan, tak stabil. Aku ni dah makan ke belum? Tak stabil ingatan ni. Orang datang melawat tak kenal. Ni siapa tu? Muka kenal, nama lupa, tak kenal tuan-tuan. Sebulan. Saya pernah makan nasi di rumah saya. Nasi yang saya makan jadi ulat. Saya makan pukul 6.30 petang. Saya tak makan malam. Saya makan nasi. Betul lah. Malam saya tak makan. Yang mana faham? Tak faham sudah. Ustaz, habis ceramah mereka panggil, Ustaz, mai makan dulu Ustaz. Saya nak balik dah. Saya tak makan malam. Memang tak makan malam. Siapa makan malam? Saya makan nasi. Malam siang saya tak makan. Saya ni jenis makan waktu petang. Sebelah malam saya tak makan. Saya sebelum mengajar, kalau mengajar dekat-dekat saya makan 6.30. Kalau saya mengajar jauh-jauh saya makan 5 petang. Pukul 6.30 petang saya makan, pasal saya mengajar dekat dengan rumah. Bila buh nasi, saya tengok nasi ni ulat, penuh ulat. Saya panggil orang rumah, ni nasi bila? Dia kata baru masak saat-saat tadi lah. Kalau masak saat-saat pasal apa? Ulat. Dia pun tengok, ulat main mana? Saya ambil ulat-ulat tu saya lempar. Bila lempar ke atas lantai, dia jadi nasi. Tapi di sini nama dia ulat, jatuh ke lantai menjadi nasi. Itu nama dia sihir. Lepas tu tuan-tuan saya tumbang. Rumah saya jadi imam masjid. Ada quarters imam. Pakai 3 getah. 3 getah tu atasnya cushion. Atas 3 getah tu almari buku, almari kitab. Atas 3 getah tu dia punya meja makan. Saya nak pergi sembahyang subuh, nak jadi imam. 3 getah tu berombak-ombak. Cushion terangkat, meja makan pun terangkat. Yang tak terangkat almari buku, pasal berat. Berangkat berombak, prak. Oh ya Allah. Saya kata ampun ni rajin sungguh. Malam pamai, subuh pun pamai. Sakit teruk tuan-tuan. Lama lepas kita berubat, Allah Ta'ala bagi izin sembuh. Datang suami isteri, mai jumpa saya di rumah. Suami dia peluk saya, cium tangan saya, peluk. Saya kata awaknya pelik depa ni. Saya rasa isteri dia pun kalau boleh peluk, dia pun nak peluk saya. Duk gedik, teriak, menangis. Pasal apa ni? Dia kata, Ustaz, kami awal-awal datang ni Ustaz, kami nak minta maaf. Ustaz sakit selama ni Ustaz. Kami suami isteri lah yang buat Ustaz.
Kami sihirkan ustaz, minta maaf sangat-sangat. Saya kata tak apa, susah apa, kalau saya sakit teruk pun saya mati. Kalau saya tak mati, alhamdulillah lah saya sihat, ada apalah kak. Suami dia kata, ustaz tak marah ustaz. Marah pasal apa? Dah kak minta maaf, abang minta maaf, saya tak marah. Saya bersyukur lagi sebab saya banyak dosa. Bila saya sakit, Allah hapuskan dosa saya. Terima kasih lah saya kata. Dia bagi tahu saya, dia upah bomoh orang asli RM30,000 untuk bagi saya sakit. RM30,000 dia habis. Saya kata, abang kalau RM30,000 tu abang bagi dekat saya, boleh buat sekolah lah RM30,000 tu. Ni, sampai sekarang tuan-tuan, saya jumpa dia di kedai, saya jumpa dia di mana-mana kenduri kahwin, dia mesti peluk saya. Minta maaf ustaz, minta maaf, tak ada apa, benda lama abang, tutup buku lah. Ni, saya tak simpan, setakat ni lah saya tak simpan dalam hati, walaupun sakit teruk sangat. Walaupun sakit teruk tuan-tuan, kena kipas angin pun sakit. Kena kipas angin pun sakit ni, dada. Bila kita baca Quran, bila kita jampi pada air, kita minum air, sakit ni tuan-tuan, macam kena kerak dengan pisau. Tak lama lepas tu dia keluar miang-miang, dia keluar macam-macam warna daripada dada saya. Saya ambil pisau, saya kikir itu tuan-tuan, bubur atas daun pisang, bercahaya daun pisang, macam-macam serbuk ada. Masya Allah, orang kita ni pandai tuan-tuan. Saya kata kalaulah mereka hantar serbuk tu dekat Benyamin Netanyahu, bagus lah. Area Sharon ke apa ke, kira bagus lah. Tuan-tuan, maafkanlah orang. Kalau kita mati, kalau kita sakit pun tuan-tuan, Allah hapuskan dosa kita. Memanglah hati ni pedih sangat, memanglah hati ni terasa sangat tuan-tuan, memang terasa sungguh-sungguh. Tapi nak buat macam mana, benda dah berlaku. Kalau tuan-tuan boleh ampunkan mereka, Nabi kata fa iza fa'alta zalika tadkhulul jannah. Kalau kamu buat macam itu, kamu akan masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan boleh buat benda ni. Saya kata dah tadi, ganjarannya syurga. Sebab apa ganjarannya begitu mahal? Sebab nak buat 3 benda ini sangat susah. Nak bagi pada orang yang tak pernah bagi susah. Nak sambung silaturahim pada orang yang bergaduh dengan kita pun susah. Termasuklah nak memaafkan orang yang buat salah dengan kita pun susah sangat-sangat. Ingat, senang kan nak buat benda ini? Tapi Nabi kata kalau kamu boleh buat, nescaya syurga kamu. Alhamdulillah, ini adalah cabaran untuk kita. Saya yakin tuan-tuan ni, 3 benda ni ada pada diri tuan-tuan. Ada orang yang tak pernah bagi pada tuan-tuan. Ada orang yang tak nak cakap dengan tuan-tuan. Ada orang yang tipu tuan-tuan, yang buat naya pada tuan-tuan. Mesti ada ni dalam tuan-tuan ni, dalam 3 benda ni, mesti ada. Tapi kalau tuan-tuan ada 3 benda ini, itu bukan jahat. Kalau 3 benda ini ada pada diri tuan-tuan, itu bukan benda buruk. Itu sebenarnya peluang kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan beroleh syurga. Ambillah nasihat Nabi ini, sambunglah balik silaturahim, bersedekahlah kepada mereka, berilah kepada mereka. Bangun sembahyang malam, ya Allah, aku ampunkanlah dosa si fulan. Aku tidak akan tuntut kepadanya di hari kiamat, ya Allah. Aku kesian pada dia, dia akan susah di hari kiamat kalau aku tak maafkan dia. Aku ampunkan dosanya, ya Allah. Kan cantik tu tuan-tuan. Yang banyak berlaku, aku takkan ampun sampai bila-bila. Aku takkan halai sampai bila-bila. Boleh, itu hak tuan-tuan, silakan. Tapi rugilah. Peluang dah ada depan mata, tuan-tuan nak buat keras kepala juga, rugilah. Tapi kalau tuan-tuan tak nak maafkan, tuan-tuan tak nak halaikan kesalahan orang, tak apa, itu hak tuan-tuan. Aku nak tuntut di hari kiamat, silakan. Tapi rugilah. Patutnya benda dah senang, maafkan dia, masuk syurga. Ustaz ingat senang kalau Ustaz nak maaf Ustaz. Ustaz tak kena, tak apa. Saya kena Ustaz. Sudah. Kajang pak malau, kajang melipat. Sudahlah, benda sikit-sikit. Pasal Seri Mersin pun ham gaduh, banyak lagi Seri lain. Seri Mersin mesti apa? Banyak Seri Pontian ada, Seri Kulai ada. Duk Mersin mesti apa? Sudah, tutup buku, maafkan Pak Malau, dia orang tua.
Tapi kita duk simpan perasaan dendam sampai sekarang. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Bukhari, tiada dinamai menghubungkan silaturahim, iaitu berbalas-balasan. Tetapi yang dinamakan menghubungkan kekeluargaan ialah apabila putus kekeluargaan, nescaya dihubungkan kekeluargaan. Saya dah kata dah, kalau saling berziarah-ziarah itu bukan menyambung silaturahim. Kalau saling memberi itu bukan sambung silaturahim, itu mengeratkan. Yang tu siapa pun boleh buat. Kita pergi haji tahun 2000, satu maktab dengan kita buat kenduri di Johor. Kita boleh pergi ziarah di Johor sebab dia nak buat kahwin anak dia. Itu bukan menyambung, itu mengeratkan. Menyambung ialah bergaduh. Bergaduh ni banyak sebab. Ada bergaduh sebab tak menunaikan janji. Banyak orang berjanji, dia kata kalau dia dapat duit ke dia beli SP, dia nak nazar, nak bagi dekat sekian-sekian, nak sedekah dekat sekian-sekian. Bila duit dah dapat, cek sekeping dah dapat, duit seketul dah dapat, dia rasa sayang pula. Dia kata hari itu memanglah ada sebut nak bagi, tapi bukannya jelas nak bagi pun, saja kata ya. Nampak dia mula konar lah. Memanglah dulu ada sebut kalau dapat duit ni kata nak buat sedekah lah, tapi iyalah, tapi tak sebut nak sedekah kat siapa pun. Tu saya kata sedekah kat anak-anak sudah lah, dah tukar ke anak-anak pula dah. Ini nama dia mungkir janji. Banyak orang yang mungkir janji, tuan-tuan. Mungkir janji ni sifat munafik. Mas kahwin sebut aku terima nikahnya sekian-sekian, mas kahwinnya RM100, hutang. Janji nak bayar, dah 30 tahun kahwin tak bayar lagi RM100, hutang, munafik. Sebab itu isteri kena minta, abang hutang saya mana, bila aku hutang kamu, hutang mas kahwin 100 abang, tu yang aku duk bagi kamu sebulan 1000 tu apa? Itu nafkah, beli dapur, beli ikan, beli apa semua abang. Tu yang baju kamu aku beli tu apa? Baju ni hak saya, abang kena bagi. Tapi 100 itu janji abang dalam mas kahwin, wajib bayar. 100 punya pak saya Muhammad minta, anak sangat, nah aku bagi hang talak 3. Jatuh 3 tu baik. Allah. Saya nak datang tadi ada orang telefon saya, ustaz, suami saya baru ceraikan saya, talak ustaz. Kali ke berapa? Kali ketiga ustaz. Allah, bulan puasa pun apa bergaduh. Tak boleh ke sabar sikit? Sekarang ni ustaz, saya kena pakai tudung lah depan suami saya ustaz. Sebab dah talak 3 lah ustaz. Ni dia balik rumah nak ambil baju dia, saya nak pakai tudung lah ustaz. Nantilah tuan-tuan, kita akan buka kitab ni, bab cerai dan talak ni. Menggantikan kitab Muhimmah ni, kita akan buka pada bulan depan, lepas raya. Bab cerai, talak, nusyus dan sebagainya. Nama kitabnya saya akan bagi tahu kemudian, supaya senang jawab. Tengah buka puasa, sedang makan buka puasa tu, suami ceraikan isteri hanya kerana sup dia tak cukup masin. Isteri kata supku cukup masin, suami kata tak masin. Bergaduh. Bodoh, nak buat sup pun tak erti. Dah kahwin 20 tahun, bodoh lagi. Isteri dia kata, abang lah bodoh. Apa pula aku bodoh? Abang kahwin dengan orang bodoh? Abang kata saya bodoh. Ya, abang kahwin buat saya apa? Abang lah bodoh. Anak yang tengah-tengah kata, dua-dua bodoh. Nak bergaduh buat saya apa? Depan rezeki. Aku cerai hang talak 1. Cerai masa tu juga. Pasal hang menjawab, aku cerai talak 1. Jatuh. Adakah isteri tadi nak pergi ke bilik, ambil tudung, pakai telekung, pakai tudung? Pasal apa bertudung-tudung ni? Dah abang ceraikan saya bukan isteri abang lagi. Nak kena pakai tudung masa-masa tu jugalah. Ada yang mengadu pada saya, ustaz, kami bergaduh lepas sembahyang maghrib, gaduh, cerai talak 1. Dia pun pakai kain pelekak pergi masjid sembahyang, di masjid sembahyang isyak tarawih. Pukul 12 dia balik. Saya kunci pintu biar dia tidur kat luar. Dia cerai talak 1. Pukul 2 pagi dia ketuk, Pak, maafkan abang. Dia hantar mesej lagi, ustaz, Akung, Kak Na, maafkanlah abang, bukalah pintu. Aci buka pintu, abang takut burung hantu.
Jadi isteri pun buka dia pujuk ustaz, jadi ustaz. Hujan pula di luar ustaz, jadi terus. Tak sempat rujuk, kami bersetubuh. Apa hukum persetubuhan kami ustaz? Dia tak rujuk pun, dia terus tubuh je ustaz. Saya pun nak kata apa, biar pi lah. Jatuh tak ustaz ni, jatuh zina ke, jatuh apa ni ustaz? Yang ni yang kita buka pada bulan hadapan. Ya, kita akan buka bab rujuk, cerai, talak ni. Hak suami, hak isteri. Macam mana yang kata nusyus, macam mana suami yang hadapi masalah dengan isteri kerana mak isteri yang menghadapi masalah dengan mak mertua. Suami habiskan duit banyak untuk mak mertua, untuk mak dia habis duit, untuk isteri dengan anak-anak suami tak peduli. Terlalu banyak yang mengadu, dia kata ustaz suami saya bagi duit, kadang-kadang tak ada duit, dia hutang duit orang lain bagi dekat mak dia, bagi dekat keluarga dia. Sedangkan abang dia ada, kak dia ada, adik dia pun kerja besar, tapi ustaz dialah yang duk tolong. Mak dia duk minta dekat dia, ustaz kami ni makan pun tak cukup ustaz, hutang sana hutang sini. Adakah betul tindakan suami saya ni ustaz? Yang mak dia tu pula asal susah minta kat suami saya, mak dia susah minta kat suami saya. Dia ingat suami saya senang ke ustaz? Dia dengan adik-beradik lain dia tak mau minta, dengan suami saya ya dia minta. Tu saya rasa tertekan ustaz. Hutang banyak, gaji dia habis bayar hutang. Ni pak dia pula minta motor tu. Dah lah motor tu nak pergi kerja je, pak dia minta pula. Tu pun dia kata nak bagi pula. Dia kata tak apalah, kita naik basikal lah pergi kerja. Dia kata exercise, kuat tenaga sikit, buang kolesterol. Buang kolesterol. Jadi tuan-tuan, banyak orang yang mengadu masa itu. Antara suami, antara isteri dengan mak, mana yang didahulukan? Antara isteri dengan mak, mana yang suami nak dahulukan? Saya tak tahu tuan-tuan nak mak ke isteri ke? Yang ni yang kita buat. Ada mak kata dekat anak dia, hang ceraikan bini hang, aku tak suka bini hang. Wajibkah anak menceraikan isteri dia? Bila mak suruh ceraikan, bila bapak suruh ceraikan, wajibkah menceraikan isteri? Boleh tak kalau tak ceraikan isteri walaupun bapak yang suruh, walaupun mak yang suruh cerai? Jadi ini yang kita akan belajar pada kuliah akan datang, menggantikan kitab Muhimmah. Sebab saya lihat tuan-tuan hari ini banyak sangat kes yang berlaku yang melibatkan pertikaian suami dengan mak mertua. Suami isteri dengan mak, dia tak tahu nak tengok. Kadang-kadang suami tak tahu mak ke isteri ke, mana yang didahulukan. Bila kita jadi macam tu, rumah tangga kita tak seronok. Saya kata dah pada tuan-tuan, kita ni tak seronok hanya apabila ada seorang anak dalam rumah kita yang kita dah tak tahu nak kontrol. Seorang saja anak dalam rumah kita, dia ada dalam rumah kita, kita tak boleh kawal, kita tak seronok lah. Tu yang hari ni zaman orang kencing manis banyak, zaman orang darah tinggi banyak, zaman orang sakit jantung banyak. Puncanya anak-anak. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Ni dia yang Nabi kata. Allah Ta'ala sebut, begitulah yang Allah Ta'ala sebut, harta dan anak pinak jadi fitnah. Ada anak-anak yang rogol mak dia. Satu perempuan mengadu, anak dia askar, balik ke rumah, rogol dia, dia ni janda, lama tak jumpa anak, buat jejak kasih, jumpa anak. Bila anak tu balik, tengok mak ni muda lagi, 46 tahun, dia balun mak dia pula. Kita ni konon-kononnya nak cari anak. Bila bercerai dengan suami dulu-dulu, 20 tahun dulu, bercerai dengan suami, suami ambil anak. Kita tak dapat anak. Kita ni duk rindu dekat anak, duk mengadu dalam TV lah, mengadu dalam paper lah. Baliklah anak saya cari anak saya, dia ni bekas suami saya lah, kepala. Jumpa sungguh anak dia. Jumpa balik tuan-tuan, tengok mak ni pun solid lagi. Dia rogolnya mak dia. Mak dia telefon saya, dia kata ustaz saya dah trauma dah ustaz, tolonglah ustaz anak saya ni ustaz. Saya kata dah dulu dah Allah bagi pisah kak dengan anak kak tu, kira elok lah. Tak, kak gatai pergi cari juga. Elok dah kak, kita tak tahu budaya apa, biar pi lah. Tapi tak boleh ustaz, kita kena sambung silaturahim. Memanglah sambung silaturahim. Tapi kita ni budaya kita macam itu.
Kita ni suka cari. Berapa banyak yang pergi cari tuan-tuan, lelah kena tipu. Saya mencari abang saya yang berpisah sejak Perang Dunia Kedua. Tu dia lamanya 60 tahun dah. Orang dia sekian-sekian, tinggal di sini, mak sekian-sekian, telefon. Ni abang hang ni, aku lama sungguh cari hang. Abang duduk di mana lah ni abang? Abang duduk di Pontianak ni. Kalimantan ke? Ya, Kalimantan. Abang nak balik tapi duit tak ada. Abang di mana lah ni? Abang di Johor. Abang nak jumpa adik-beradik, abang rindu sangat, tapi maklum sajalah abang tak ada. Kalau hang boleh hang masuklah duit dalam akaun, masuk duit. Lebur tuan-tuan. Berapa ramai yang kena tipu. Sebab itu carilah, sambunglah silaturahim. Tapi kalau agak-agak menyusahkan kita, stop. Kalau agak nak menipu kita, stop. Macam makcik tadi. Makcik tadi dia kata, Ustaz, nyesal saya cari anak saya Ustaz. Bila dia dah tahu Ustaz, tiap-tiap bulan dia minta duit kat saya Ustaz. Tak bagi dia jerkah saya Ustaz. Sekarang saya nak pergi mana Ustaz? Tolonglah saya Ustaz. Saya, ya Allah Ustaz, boleh tak saya main sekolah Ustaz? Sudah saya kata. Asyik susah main sekolah saya. Asyik sekolah saya susah. Esok dengan saya pun susah sekali. Kak report dekat askar, kak report dekat polis lah. Bukan report dekat saya. Ini tidak, majikan tak bayar gaji mau report kat saya. Ustaz dah 6 bulan majikan saya tak bayar gaji saya Ustaz, tolonglah Ustaz. Saya kata kak pergi pejabat buruh, report kat pejabat buruh. Tak boleh report Ustaz, nanti kalau dia tahu kita report, dia buang kerja kita pula. Kak nak kerja apa? Itu kak nak suruh saya buat apa? Kak nak suruh kak, Ustaz, baca doa, buat semayang hajat, bagi toki kak ni bayar gaji. Toki kak ni Cina kan, Islam kan, Melayu ke apa? Cina Ustaz. Tu nak tanya kawan-kawan tu, kalau buat semayang hajat kat Cina jadi ke? Dia tanya pula, kalau baca Yasin untuk orang Cina, jadi ke? Makbul ke? Allahu Akbar. Bukankah Nabi dah kata, bukankah Allah dah kata, bila ada masalah pi ke point dia tu, bila pi ke point dia baru selesai. Kalau kak tuntut hak di mahkamah, kak tuntut hak di pejabat buruh, tu hak kakak. Kalau dia buang kerja pun, kak doa esok Tuhan gantikan kerja lebih baik. Kak kena yakin pada Allah, bukan dengan toki tu. Dituntut di pejabat buruh, biar dia mengadap pejabat buruh sikit, baru dia takut. Masalah dia buang kerja tu, rezeki kakak dah habis. Kalau kak kerja dengan dia pun, kak tak ada rezeki juga. 6 bulan tak ada gaji, tak ada rezeki juga. Kalau kak pejabat buruh, dia bayar tunggakan pada kakak. Kalau dia buang pun, tunggakan dah ada. Kak cari kerja lain pula, banyak lagi kerja lain. Tu kak fikir tu, kalau kata dia buang pun tak apa lah Ustaz no. Tu kak nak tanya, Ustaz, tempat Ustaz ada kerja kosong tak? Aku lagi, ya Allah, pening tuan-tuan. Sebuah. Saya kata, kak nak kerja apa? Kak boleh mengajar orang hafal Quran? Kak tak boleh. Kalau takat kemas-kemas sapu-sapu tu boleh lah kak. Ustaz weh, kak pergi dulu jabat buruh, lepas tu kak daftar kat jabat buruh, mana-mana hak kerja kosong kak daftar. Kalau ada kosong dia panggil nama kak. Tu susahnya jadi ustaz tuan-tuan. Pusat hikmat ustaz. Sebab tu saya tak mau jadi yang berhormat. Tuan-tuan yang dengar CD saya ni macam-macam jenis, saya buat pengumuman ni berkali-kali dah. Saya tak mau jadi yang berhormat, saya tak mau jadi ahli politik, sebab saya pening kepala. Jadi ustaz ni pun saya pening lah. Tuan-tuan kalau ikut saya sehari sudah lah. Tuan-tuan boleh kira SMS berapa kali, telefon berapa kali. Saya tak mau jadi ahli politik. Sebab ada yang kata saya ni nak bertanding tahun 2013 2012 nak pilihan raya ni, PRU 13 tu salah satu tu Ustaz Kazim tu, dia akan mewakili Dacing tu. Pembohong besar tuan-tuan. Masa bila saya kata saya nak bertanding, saya tak ada bertanding. Saya selesa dengan sekarang ni. Saya seronok dah berdakwah, mana-mana tempat saya pergi ceramah. Saya bukan ahli politik, tapi saya akan sentuh politik kalau benda itu tak betul daripada sudut kacamata Islam. Saya tak boleh diam, sebab politik dengan Islam mana boleh pisah. Sebab ada ustaz yang warning kat saya, entah mengajar agama aja, jangan sentuh politik. Saya jawab dekat dia, dulu ustaz kata politik dengan agama tak boleh pisah. Pasal apa ustaz suruh saya bercakap agama aja, politik tak boleh sentuh? Dulu ustaz juga kata tak boleh berpisah di antara agama dengan politik. Bila saya sentuh politik, ustaz marah pula. Apa hal ni? Dah lah, entah bukan bidang politik, entah bidang ni lah. Hai, dalam agama mencakupi semua. Dulu ustaz pegang gitu.
Ada, kami minta yang tu ya, kami minta yang tu. Entah cerita bab kitab ya, jangan buka lebih pada itu. Oh, payah. Payahlah tuan-tuan. Dulu kita disekat orang, sekarang kita menyekat orang. Dulu kita tak ada kuasa, kita disekat orang. Bila kita dah ada kuasa sikit, kita mula menyekat orang. Pelik tuan-tuan. Pelik tuan-tuan. Ni yang kita tengok. Kita disekat. Dan dulu kita disekat, sekarang kita mula menyekat orang. Itu yang saya ceramah sebelum puasa itu. Hampir-hampir disekat. Tak jadi dah. Ustaz Kazim, no way. Padahal dah minta 2 bulan, kita dah sampai dah. Tak boleh. Oh, kalau nak juga Ustaz Kazim, kita ambil ustaz kita pula, supaya kita kontrol Ustaz Kazim ni. Bila dia ceramah, ustaz kita ada backing sebelah. Tak apa, buh 2 meja, 2 kursi 2 meja. Takut saya melilau, kata dia. Tiba-tiba ustaz tu tak mau mic. Oh, dengan Ustaz Kazim pun tak mau lah. Meja tu tarik pula ke belakang. Tinggal 1 meja, 1 kursi. Pengurusi pula tak mau turunkan skrin. Skrin ni tak mau turun. Masjid dia 3 kali masjid tuan-tuan, punya besar masjid dia. Bila penganjur, jawatankuasa penganjur minta nak turunkan kursi ni, turunkan skrin ni, pengurusi kata tak ada sebab kami nak turunkan skrin. Ceramah, oh saya ni kecil, orang jauh belakang tu tak nampak, tak boleh turun. Last sekali dia kata, hampa nak panggil juga Ustaz Kazim, panggil. Tapi duit sagu hati dia, makan minum dia, kami tak tanggung. Subhanallah. Saya kata, saya ceramah pun tak minta duit. Hampa bagi, tak bagi, sudah. Bagi tak cukup, saya tak main dah. Punya teruknya tuan-tuan. Bila mari, ramai-ramai orang, penuh masjid. Pandai pula elok edah tabung. Pandai pula duk tolak tabung. Tu hak jawatankuasa dia. Dia suruh tabung jalan. Saya duk tengok, ya, apa hal dia pun? Rupanya suruh edah tabung jalan. Habis-habis tu ustaz tu. Tu, ustaz tengok hak suruh edah tabung. Dia yang pantau Ustaz Mai. Dia yang pantau Ustaz Mai, dia yang sibuk edah tabung. Pasal kehadiran kita ramai. Ini penyakit dia kita ni tuan-tuan. Jangan jadi macam itu. Saya takkan sentuh politik. Saya takkan sentuh apa-apa benda dalam kuliah saya. Saya cerita bab agama. Tapi kalau kena pada politik, terimalah. Dua-dua belah, tiga-tiga belah saya kata. Saya bukan sebelah pihak. Saya cerita pasal Islam. Yang pentingnya, semua orang sayang pada Islam dan semua orang memahami Islam. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Ya'la bahawa sesungguhnya sedekah dan menghubungkan silaturahim menambahkan Allah Ta'ala dengan kedua-duanya itu pada umur, dan diangkat dengan keduanya itu mengena kejahatan, dan ditolongkan dengan keduanya itu akan segala pekerjaan yang kebajikan dan segala pekerjaan yang ditakuti. Nabi kata sedekah dan menghubungkan silaturahim ada beberapa keistimewaan. Keistimewaan pertama, barakah pada umur. Semalam saya dah terangkan, hari ini saya tak terang. Yang kedua, sedekah dan menghubung silaturahim, Allah angkat kejahatan yang nak kena pada dia. Patutnya dia aksiden, lambat start. Dia nak start kereta tu lambat, 4 kali start tak hidup lagi. Dia buka bonet, dia connect sana, dia ketuk sini, dia start, baru hidup enjin kereta. Dia pun jalan, jam jalan. Pasal pokok tumbang, timpa kereta. Isteri dia kata, abang, kalaulah kita tadi start sekali je enjin, tah kita apa yang tepat tu. Tapi Allah jadikan kereta dia 4 kali start tak hidup lagi, sampai kena buka bonet, ketuk bateri baru hidup. Allah nak selamatkan dia. Nampak tuan-tuan, ni orang yang sedekah, orang yang sambung silaturahim, Allah tolongkan dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Masya Allah tuan-tuan, subhanallah. Hati ni duk teringat apa benda lah di rumah ni. Dia dah naik motor lah, dia patah balik. Rupa-rupanya tuan-tuan, cerek air dia tak tutup. Dia jerang air, dia tak tutup dapur cerek air. Subhanallah, Masya Allah. Patut hati rasa tak seronok. Dia pun padam api.
Siapa yang gerakkan dia itu? Allah yang menggerakkan dia. Kenapa Allah menggerakkan dia? Kata Nabi ada dua, rajin sedekah dan rajin menghubungkan silaturahmi. Allah tolong. Buat tuan-tuan buat. Tuan-tuan sendiri ada pengalaman-pengalaman macam yang saya sebutkan tadi. Ingatlah, itulah keyakinan, itulah buktinya yang Nabi cakap ni adalah betul. Yang ketiga kata Nabi, dan akan diberikan kepada dia segala pekerjaan yang baik-baik, dimudahkan segala pekerjaan yang baik-baik. Anak senang masuk universiti, anak senang masuk sekolah agama rakyat, anak dia senang dengar cakap, anak dia senang je, temuduga sedah jadi dah. Allah tolongkan dia sungguh. Dan dia ni pula hidup dia senang je. Tuan-tuan, kalau Allah tolong tuan-tuan boleh tengok bila tuan-tuan naik kereta. Bila tuan-tuan naik kereta sepanjang jalan, lampu traffic light tu semuanya hijau aja. Lampu traffic tu hijau aja. Subhanallah, Tuhan mudahnya hidup. Sampai lampu itu pun bila kita sampai, semua hijau. Masya Allah. Tuan-tuan mesti rasa nikmat itu. Saat dan ketikanya mesti tuan-tuan pernah rasa. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sedekah dan tuan-tuan sambung silaturahim. Buatlah tuan-tuan. Yang keempat kata Nabi, akan dimudahkan pada dia segala pekerjaan yang ditakuti. Pekerjaan yang ditakut. Temuduga ni takut tak lulus, nak temuduga beasiswa takut tak dapat, Allah tolong segala pekerjaan yang bagus. Dan telah berkata Dhahak pada mentafsirkan ayat Quran yang Allahumma yasha' wa yusabbit, surah Ar-Ra'd ayat 39, sesungguhnya kata Allah, Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakinya dan juga menetapkan apa yang dikehendakinya. Maka berkatalah Dhahak bahawa sesungguhnya seorang laki-laki sesungguhnya menghubungkan ia akan kekeluargaannya, padahal tiadalah tinggal ia melainkan umurnya 3 hari saja. Seorang laki-laki umur dia lagi 3 hari. Kata malaikat maut, aku datang ni nak cabut nyawa orang tu. Tu orang depan kamu, dia tu nak mati dah. Aku main ni nak cabut nyawa. Nabi Daud pun diam, tak kata apa. Nabi Daud mengajar macam biasa. Minggu depan tengok-tengok ada lagi laki-laki tu, kata habis kuliah ni nak mati, tapi ada lagi. Minggu lagi sekali pun ada lagi. Malaikat maut pun datang ziarah Nabi Daud. Nabi Daud tanya dekat malaikat maut, hang kata laki-laki tu nak mati, kenapa dia masih hidup? Kata malaikat maut, betul kata dia, tetapi selepas dia keluar daripada program kamu 3 minggu dulu, dia keluar daripada majlis kamu, dia sambung silaturahim, maka Allah perintahkan aku panjangkan umur dia 20 tahun pula. Ni dia tuan-tuan, kelebihan sambung silaturahim, memanjangkan umur. Hari ini orang kata memanjangkan umur itu jogging. Apa kelebihan jogging? Dengan jogging saya rasa saya lebih sihat dan lebih bertenaga. Nampak jogging. Minggu depan mati, langgar dek kereta pukul 6 pagi, orang tak nampak dah. Ni yang panjang umur ialah dengan sambung silaturahim. Yang terakhir kata Anas bin Malik, 3 golongan yang akan berada di bawah arash di hari kiamat. Di stadium, ada stadium berbumbung. Yang mana stadium berbumbung mahal lagi daripada yang tak ada bumbung. Kemah, pergi ke negeri kahwin, ada yang kemah cantik macam padang pasir punya kemah, ada aircon lagi. Ada yang tak ada kemah, makanlah tengah padang. Kita duduk dalam masjid, kipas ada, semua ada, alhamdulillah, ada bumbung. Di hari kiamat ada orang yang duduk di bawah arash, duduk di bawah bumbung yang sangat hebat. Tak rasa panas, tak rasa dahaga, tak rasa seksa, tak rasa berimpit, dalam keadaan yang sangat selesa, lebih selesa daripada aircon. Yang lainnya matahari sejingkai di kepala, berhimpit-himpit, peluk sampai ke hidung. Tapi orang yang duduk di bawah arash tak akan rasa seksaan-seksaan itu. Siapa dia? Nabi kata 3 golongan yang berada di bawah arash Allah. Yang pertama, orang yang berhubung silaturahim dan luas dan dilanjutkan pula umurnya dan rezekinya murah.
rezekinya murah, umurnya panjang, dan dia menyambung silaturahim, orang ini akan berada di bawah arasy. Nombor 1, dia panjang umur, dia murah rezeki, dan dia sambung silaturahim. Tuan-tuan depan saya ni ada yang panjang umur. Umur sekarang 78 tahun. Panjang umur, bagus. Tetapi seluruh adik-beradik saudara mara satu taman, satu kampung, semua tuan-tuan baik, bagus. Yang ketiga, tuan-tuan ada rezeki yang banyak, Allah bagi harta yang banyak, tuan-tuan pasing pula pada orang, wakaf sana sini. Ketahuilah, kalau tuan-tuan kekal dengan ibadat sedemikian, tuan-tuan telah beroleh syurga, beroleh arasy di hari kiamat. Kekalkan keadaan demikian. Panjang umur dah dapat dah. Sambung silaturahim, memang Ustaz saya dengan semua orang saya baik Ustaz, bagus. Nombor 3, ruas rezeki, memang Ustaz saya murah rezeki, saya rajin sedekah Ustaz, alhamdulillah. Kekalkan prestasi Tuan Haji, kekalkan prestasi Tuan Haji, Tuan Haji akan dapat arasy. Nombor 1. Nombor 2 kata Nabi, perempuan yang telah mati suaminya. Yang kedua yang akan duduk di bawah arasy, perempuan yang mati suaminya dan meninggalkan seorang anak yatim, atau 2 orang anak yatim, atau 3 orang anak yatim, atau berapa orang anak yatim. Dia bela anak-anak yatim tadi, dia tak kahwin lain, dia bela anak yatim. Dia kerja, dia bagi makan anak dia, hantar tuition anak dia, dia ubatkan anak dia sakit, dia beli baju raya, dia bagi makan, dia bangun sahur, kejutkan anak-anak yatim dia, beri pendidikan kepada anak-anak yatim yang dia bela, sampailah anak itu berjaya. Perempuan tadi kata Nabi akan duduk di bawah arasy di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tumpang tui, nak duduk di bawah arasy, kahwinlah dengan janda-janda yang ada anak yatim ni. Ini tak nak cari anak dara aja. Tak salah menikah dengan anak dara jadi isteri nombor 2, nombor 3, tak salah, nikahlah. Tapi apa salahnya ambil anak yatim, ambil mak yang ada anak yatim? Apa salahnya? Pahala besar. Dan akak-akak yang jadi janda, yang jadi balu, nak menikah pun tak apa, tak menikah pun tak apa. Tapi saya nasihat menikah. Sebab kadang-kadang kita tak mampu juga nak bela anak yatim ni. Kita mampu daripada duit pukit, kita mampu daripada segi ilmu, tapi kita tak mampu nak kontrol anak yatim. Sebab tidak ada bapa, tidak ada suami untuk kita, tidak ada bapa untuk dia. Bila dia tak ada bapa, kita tak ada suami, bila anak tu besar, anak tu memberontak, dia rasa nak lawan je mak dia. Sebab tak ada orang yang dia takut, yang bapa ni dia takut. Tapi kalau tuan-tuan boleh kontrol, silakan. Tapi sebaik-baiknya kahwin lah. Tapi kalau tak kahwin, ataupun kalau kahwin sekalipun, isteri tadi tetap bela anak yatim, tuan-tuan dapatlah arasy di hari kiamat. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat arasy, kahwinlah dengan janda-janda yang ada anak yatim. Belalah anak yatim elok-elok. Dan jangan tuan-tuan kata bapak tiri ni jahat. Drama je yang kata bapak tiri jahat, mak tiri jahat. Dalam 1000 mak tiri jahat ni mungkin seorang, tapi yang seorang tu buat drama lela manja. Pekan dengan manja apa, lupa lah. Jadi jahatlah. Pasal normal dia jadi mak jahat, semua orang kata jahat. Padahal berapa banyak mak tiri yang baik-baik, berapa banyak bapak tiri yang baik-baik. Bapak saya meninggal tahun 73. Mak saya kahwin baru tahun 77. Bapak tiri saya meninggal tahun 2001. Selama berapa tahun saya duduk dengan bapak tiri saya, dia jentik telinga saya pun tak pernah. Dia kutir saya pun tak pernah. Dia tampar saya pun tak pernah. Dia mati tahun 2001 sakit jantung. Langsung tak pernah jerkah saya. Peneroka Pelda. Cok lepas sawit cari duit, tanggung pembelajaran saya. Pak tiri tu kan, pak tiri saya. Jadi siapa kata pak tiri jahat? Daripada 1000 mungkin seorang yang jahat, tapi rogoh lah nak tiri dia, dapat pahala besar. Masa dia kahwin dengan mak saya baru 6 tahun. Tuan-tuan, dia bela anak yatim. 9 orang anak yatim dia bela, 7 anak yatim dia bela. Jadi besarnya pahala kita kahwin dengan mak yang ada anak yatim, perempuan yang ada anak yatim. Ataupun kalau perempuan tu tak kahwin, dia bela anak yatim,
InsyaAllah perempuan di syurga. Jadi ustaz macam saya kena semayang lagi tak ustaz? Kenalah kau. Tak, tadi ustaz kata boleh masuk syurga bela anak yatim, kena semayang lah. Itu kewajipan. Ada satu perempuan daripada Kedah, suami dia mati aksiden, ada 6 anak yatim dia belah. Dia kata, ustaz, boleh tak saya tolak pinangan orang? Mereka pinang saya, nak kahwin dengan saya, boleh tak saya tolak? Saya tanya, kenapa kakak nak tolak? Dan mereka ikhlas nak ambil lah, terimalah. Saya tak mau pahala saya belah anak yatim nanti kena bahagi 2 dekat suami saya yang baru. Saya nak pahala ni solid datang dekat saya seorang. Nanti kalau saya kahwin lain, nanti suami pula tanggung, pahala dia dapat kat suami juga. Saya tak mau macam tu. Pulang kat kau lah kau. Kau ni tamak pahala. Tamak pahala bagus, tamak harta yang tak bagus. Tuan-tuan depan saya ni semua tamak pahala. Dah lah puasa, main mengaji pula, tamak sungguh. Bagus. Patut masa ni tidur puasa, tapi tuan-tuan main, maknanya tuan-tuan tamak. Tamak inilah yang disuruh agama. Sekali lagi semayang asar, tunggu sampai semayang asar, Masya Allah. Tunggu sampai maghrib, tunggu sampai tarawih, Masya Allah. Tuan-tuan ini tamak macam inilah nak. Dah lah dapat pahala sahur, lepas pahala sahur, pahala tadarus, kemudian pahala kuliah duha, kemudian pahala kuliah lepas zuhur, lepas tu tunggu semayang asar, lepas tu kuliah maghrib, lepas tu semayang tarawih. Banyaknya pahala tuan-tuan. Tuan-tuan tamak yang macam ini yang Nabi suruh, yang agama suruh. Yang tak maunya ialah tamak harta. Dalam mulut belum sempat telan, yang daripada tangan dah nak masuk dah. Nasi dalam mulut belum telan lagi, hak tangan ni nak jolok masuk dah. Itu nama dia tamak. Yang ada di tangan ni pun tak habis, nak ambil, nak rampas di tangan orang lain. Itu tamak yang dibenci. Yang ketiga, lelaki yang berbuat makanan. Yang ketiga, orang yang akan berada di bawah arash. Siapa dia? Lelaki yang berbuat makanan, yang sponsor makanan, dipanggilkan anak yatim, dipanggilkan orang miskin, mari makan, aku sediakan makan kepada kamu. Laki-laki ini akan dapat arash di hari kiamat. Tuan-tuan, yang hafal Quran di Ar-Ridwan ni, yang datang buka puasa di Ar-Ridwan. Beratus orang buka puasa setiap petang. Siapa yang sponsor? Tuan-tuan sponsor. Ikhlas kerana Allah? Ya. Tuan-tuan akan dapat arash di hari kiamat. Istimewa lagi anak yatim yang tuan-tuan panggil. Jadi saya syorkan pada tuan-tuan, saya syorkan, kalau tak mampu nak bawa anak yatim main ke masjid, nak sponsor buka puasa, apa salahnya? Dekat rumah kita ada ibu tunggal, ada anak yatim. Tuan-tuan buka puasa di rumah, tuan-tuan masak, panggil mereka makan. Cukuplah, mak seorang, anak 4 orang. Makanlah ke-6, kita makan sama-sama. Dia janda, yang dia anak yatim, besarnya pahala. Semalam saya ceramah di Bangi, petang semalam. Saya balik daripada Bangi, nak datang ke Ampang, satu perempuan telefon. Dia kata dia tak dapat zakat. Dia tanya ustaz, macam mana kriteria nak dapat zakat? Saya kata, kak, saya bukan pejabat agama punya orang. Saya bukan pejabat agama punya. Kriteria dia, kak kena isi borang, daftar sebagai kak ni, layak tak layak, kak isi borang semua. Nanti mereka buat mesyuarat, buat temu duga ke apa-apa, buat siasatan, dapatlah kak layak tak layak. Dah buat dah ustaz, habis itu tak layak. Siapa tak layak? Alasan dia tak tahu. Saya tengok dalam internet dia kata tak layak. Padahal saya suami mati aksiden, anak 3 orang, gaji saya mengasuh budak, pendapatan saya mengasuh budak, rumah flat RM900 saya dapat sebulan, sewa flat 300 lebih, anak sekolah makan semua mana cukup, motor tak ada, kereta tak ada, rumah sewa. Yang saya heran, ada orang yang saya kenal, kereta pun ada, dapat zakat. Macam mana ustaz? Saya kata kalau macam tu, kau buat rayuan tak? Saya dah telefon dah, mereka kata tak boleh buat rayuan, melainkan dah dapat surat nanti baru boleh buat rayuan. Sekarang nama baru keluar internet, belum lagi keluar surat resmi, jadi tak boleh buat surat rayuan. Masalah dia, kami susah ustaz, nak tunggu surat tu bila nak dapat.
Saya dengar pun susah hati. Kebetulan dia ni satu sekolah Arab dengan saya dulu. Perempuan ni sekolah Arab dengan saya dulu. Mengaji dengan saya. Saya umur 19 tahun. Dia umur 13 tahun. Walaupun umur 19 tahun, 18 tahun. Tapi dah masuk sekolah Arab. Saya kena duduk kelas mula-mula. Nama dia kelas ibtidai. Saya dah tua bangka. Hak lain-lain semua sekolah menengah darjah tingkatan 1. Saya belajar lah. Budak-budak dia saya kenal lah. Bila saya ni, dia menikah. Suami dia kena langgar lori, mati. Susah. Saya kata macam ni lah kau. Hang mai ke sekolah saya. Anak-anak hang sekolah tanggung. Mailah letak di sini. Hang duduklah di sekolah saya. Saya bagi gaji ke hang. Hang jadi tukang masak di sekolah saya. Itu saja yang saya boleh tolong. Mailah. Tak apalah Ustaz, saya fikir dulu. Tu saya fikir lah. Hang fikir tu yang tak jadi tu. Hang duduk di bandar besar, gaji 900 hang tak cukup. Hang duduk di Ipoh tak besar. Tak semacam kita. Duduk di Kuala Lumpur ni Allah jam saja. Ipoh mana ada jam? Tak ada jam Ipoh. Sebab tu orang seronok duduk Ipoh. Mana ada jam? Bila pergi ukur rupa pun tak apa, tak jam kan. Duduk di Petaling ke, duduk Kuala Lumpur ke, duduk di mana jam. Itu yang saya boleh tolong. Ambil. Tuan-tuan sponsor anak yatim, tuan-tuan sponsor fakir miskin, tuan-tuan akan dapat arash di hari kiamat. Itulah penutup kepada kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Ditulis oleh Abdullah bin Abdul Rahim Fatani. Wallahu alam bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Habislah kita baca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Berapa tahun kita baca? Ya Cik Don, berapa tahun? Berapa tahun? Kita baca kitab ni berapa tahun? Cuba kira tengok. Last buka bila? Awal buka? Ada 5 tahun. Ya, 5 tahun ada. 4 tahun. Daripada Kemensak dulu. Muka di Kemensak, habis di Ar-Ridwan. Baik, jadi kita dah tamat kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Di belakang tu bukan lagi kitab Muhimmah, itu kitab-kitab lain. Kitab tentang faedah-faedah pengajaran-pengajaran dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada kuliah akan datang menggantikan kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis, kita akan membuka kitab berkenaan perkahwinan, bab li'an, bab ta'liq, okey, bab ta'liq, bab zihar, bab cerai, bab kahwin, rujuk dan sebagainya. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 9. Jadi saya minta pada tuan-tuan tolong sediakan pengajian kita selepas hari raya Bahrul Mazi jilid 9, khusus bab nikah kahwin sahaja. Baik, saya rasa sekadar itu sahaja kuliah kita di sini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Bersama mengembara